Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita insya-Allah kalau tidak ada apa-apa masalah kita akan teruskan pembacaan daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Mohon respon daripada asatizah dan juga ikhwah yang ada dalam FB ini. Adakah suara jelas ataupun tidak sebab kita terpaksa menggunakan medium yang berbeza kerana ada masalah teknikal berkaitan dengan perisian sebelum ini. Okey. Kalau jelas maknanya insya-Allah kita akan sambung pada kalam Muhashir rahimahullah, qauluhu maqrunun bitahaddi. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu maqrunun bitahaddi, yang disertai dengan tahaddi. Mana ni? Ini bagi ta'rif mu'jizat. Iaitu apa dia? Amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi ma'a 'adamil mu'aradati. Perkara yang mencari adat, yang mencarikan bagi adat yang menyertai tahaddi. Jadi akan dibincang apa maksud tahaddi. Dakwaan kerasulan itu ma'a 'adamil mu'aradah, dalam keadaan tidak mampu ditentang, tidak mampu dilawan. Qauluhu maqrunun bitahaddi, yutlaqu tahaddi, diitlaqkan lafaz tahaddi itu ala da'war risalah, atas dakwaan ar-risalah, dakwaan kerasulan. Jadi tahaddi di sini, cabar di sini ialah cabar pada dakwaan kerasulan. Jadi makna tahaddi ialah Nabi mendakwa Rasul. Lafzan sama ada dakwaan itu secara berlafaz. Jadi Nabi dakwa dia itu Rasul, maka bukti kerasulan dakwaan dia itu ialah diberi mukjizat. Jadi dakwaan kerasulan itu sama ada secara lafaz atau hukman, ataupun secara hukmi, tidak berlafaz tapi faham dan reti. Tadi contoh tadi, katakanlah seorang Nabi dia kata, aku ini Rasulullah, buktinya bahawa tongkat ini bertukar menjadi ular. Buktinya keluar daripada aku seluk poket aku akan keluar cahaya, contohnya lah. Bagaimana yang diberi pada Nabi Musa. Maka itu dakwaan secara lafaz. Ada juga secara hukmi. Contoh, katalabbusihi bimansibir risalati, seperti bersepakainya Nabi dengan Rasul itu dengan pangkat kerasulan. Bersepakai itu makna dah bersifat, dah ada dah sifat kerasulan itu. Fa innal khawariqa, kerana sesungguhnya perkara-perkara yang mencari adat, allati zaharat, yang zahir, ala yadihi sallallahu alaihi wasallam, yang lahir dan zahir atas tangan Nabi SAW, ba'da ar-risalah, setelah daripada kerasulan, lam tuqarin, perkara itu tidak menyertai dakwaan Nabi kerasulan. Apa maksud?
Nabi apabila telah mengaku dia Nabi pada awal-awal pengutusannya, awal-awal Allah Ta'ala bangkit dia jadi Nabi dan Rasul. Selepas itu kan ada lagi perkara-perkara lain yang Allah Ta'ala beri, perkara mukjizat. Adakah mukjizat yang selepas pada itu disertai dengan perkataan Nabi, akulah Rasul, maka mukjizat aku keluar air di celah jari. Akulah Rasul, maka mukjizat aku batu ini akan berbicara contohnya. Adakah menyertai itu? Tidak. Nampak tak? Tidak menyertai itu. Jadi selepas daripada dakwaan Nabi jadi Rasul tu, perkara pelik itu berlaku. Dah di mana dakwah risalah itu? Dakwah risalah tu berlaku secara hukmi dipanggil. Menyertai talabus, bersepakai dengan pangkat kerasulan itu. Dah kira dah dakwaan risalah secara hukmi. Itu lam tuqarin dakwah, dia tidak menyertai dakwaan kerasulan, lakinnaha qaranat talabbusahu, tetapi dia menyertai, bersepakainya, bersifatnya Nabi bidzalikal mansibi, dengan demikian darjat kedudukan kerasulan. Okay, satu. Itu makna, salah satu makna tahaddi dengan maksud dakwah risalah. Wa yutlaqu, dan diitlaqkan tahaddi itu ala da'wa kaunil khariqi dalilan ala sidqi. Tahaddi juga diitlaqkan dengan makna dakwaan keadaan khariq, perkara mencari adat itu, dalilan ala sidqi, sebagai dalil kepada benar. Jadi makna tahaddi di sini ialah perkara yang pelik itu ialah bukti kebenaran Nabi. Okay? Suara jelas tak? Agak kalau boleh respon lah. Tak ada respon tadi. Suara jelas. Gambar jelas tak? Gambar video tu jelas tak? Sebab kita guna aplikasi yang berbeza ni. Okay. Jadi masalah setelah update Windows 11 ni, Windows 11 ni jadi ada beberapa aplikasi yang banyak dipanggil crack. Jelas banyak aplikasi yang bukan crack dia panggil crash. Crack itu aplikasi bukan original. Crash, ada bug mungkin seumpamanya lah, tak tahu tak tu. Okey. Jadi makna yang kedua bagi at-tahaddi ialah dakwaan perkara yang mencari adat itu dalil bagi kebenaran, benarnya Rasul. Wa huwa alladhi yaqtadihi kalamus syarih. Itu yang segera difahami daripada kalam syarih, daripada kalam Syekh Hudhudi al-ati, yang lagi akan datang. Tetapi kata muhasyi, lakinnal awwala aula, tetapi yang pertama lebih aula. Mana? Yang pertama, at-tahaddi dengan maksud dakwah risalah itu lebih aula. Kama sayati, sebagaimana lagi akan datang keterangannya. Habis. Itu itlaq yang kedua. Wa yutlaqu, dan tahaddi juga diitlaqkan ala talabil mu'aradati, atas tuntutan mu'aradah. Tuntutan mu'aradah. Mana? Nabi menuntut bahawa ada orang cabar. Cabar tu, lawang. Tahaddi makna tuntut lawang. Cuba lawang, buktikan. Nampak tak? Jadi dengan makna ketiga, makna apa? Talabul mu'aradah. Wa alaihi, ay wa alal itlaqi al-thalithi. Atas itlaq ini, itlaq dengan makna talabil mu'aradah itu, fala yusamma mu'jizatan, maka tidak dinamakan mu'jizah, illal Qur'ana, kecuali Quran. Tidak dinamakan mukjizat kecuali Quran. Jadi Quran sajalah yang dikatakan sebagai mukjizat. Kalau dengan makna suruh datangkan serupa, suruh bawa, suruh cabar, tak, buat penentangan, maka hak lain tak dipanggilkan mukjizat kecuali Quran lah. Kenapa? Idlam tutlab al-mu'aradatu, kerana tidak dituntut lawan itu, illa bihi, kecuali dengan Quran. Quran ni kan yang Allah Ta'ala cabar supaya lawang dia, supaya buat datang seumpamanya.
Qala Allah Ta'ala, fa'tu bi suratin min mithlihi. Cuba bawa datang satu surah dari seumpama Quran itu. Cuba bawa datang surah seumpama Quran tu. Lagi tu dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut, kul fa'tu bi ashri suwarim mithlihi. Bawalah datang 10 surah seumpamanya. Kulla inishtama'atil insu wal jinnu. Al-ayata ay akmilil ayah. Kulla inishtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Itu ayat ni. Ayat ini Tuhan cabar himpunkan, kalaulah berhimpun sekalian manusia dan jin itu untuk mendatangkan macam Quran. Tadi ayat pertama satu surah, ayat kedua cabar 10. Ayat ini kata seperti satu Quran. Mari belaka jin manusia berhimpun, tidak akan mampu buat walaupun mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Wa hadza akhassu minats tsani. Ini lebih khusus daripada yang kedua. Mana yang ketiga ni? Lebih khusus daripada yang kedua. Yang kedua mitok apa? Mitok 10 tu. Wathani akhassu, dan yang kedua itu lebih khusus minal awal daripada yang pertama. Yang pertama mitok satu surah. Jadi satu surah tu mana-mana surah. Jadi khusus lagi 10 surah. Khusus lagi buat datang seumpama Quran. Gitu maksudnya. Qauluhu falau jazal kadhibu fi haqqir rusuli. Kalaulah harus berlaku dusta pada hak para rasul, bi allam yakun bi allam yaku bi allam yakun gini ni, bi allam yakunu. Nampak tak? Ada salah cetak ni kot siapa ada cetakan lain tolong ni. Bi alam yakunu, dengan bahawa mereka itu tiadalah para rasul itu rusulan fi nafsil amri, rasul pada hakikat sebenar. Mereka dakwa saja tapi hakikatnya mereka bukan rasul sebenar. Itu dusta tu. Bi alam yakunu rusulan fi nafsil amri. Okey, habis. Wal kadhibu 'ala Allah muhalun, dan dusta atas Allah Ta'ala itu mustahil. Dusta atas Allah Ta'ala itu mustahil. Ai li'anna khabarahu ta'ala, kerana khabarnya, pemberitahuan Allah Ta'ala itu, la yakunu illa ala wafqi ilmihi, tidak berlaku kecuali menepati ilmu Tuhan. Apa yang Tuhan beritahu, penceritaan dan berkhabaran daripada Allah, tentulah dia menepati ilmu Tuhan. Fayakunu sadiqan, bila begitu tentulah dia itu benar. Tentulah benar. Fayakunu sadiqan. Wa yakunu didduhu, maka jadilah lawannya, lawan benar itu. Apa dia? Wa huwal kadhibu, iaitu dusta itu mustahilan, jadilah dia mustahil. Bila gitu lawan bagi benar itu, iaitu mustahil itu, dusta itu mustahil lah. Okey. Wa bayanuhu, dan keterangannya. Huraian macam mana keterangan? Anna kulla alimin, bahawa setiap yang alim, yang mengetahui, setiap yang bersifat dengan ilmu, yasihhu an yukhbira, sah bahawa dia memberitahu ala wafqi ilmihi, mengikut kepada ilmunya. Bila seseorang yang alim bersifat dengan ilmu, maka sah dengan apa ni? Sah dengan maksud apa ni? Sah dengan makna mestilah. Setiap yang alim, yasihu an yukhbira, makna tentu dia memberitahu ala wafqi ilmihi, mengikut kepada ilmunya. Wa kullu ma sahha, maka setiap yang sah, an yattasifa bihi jalla wa ala,
setiap yang sah bahawa bersifat Tuhan dengannya, wajabalahu, maka tentu jadi hukumnya wajib. Apa yang Tuhan sah bersifat dengannya. Dengan maksud apa sah ni? Tentu. Sebab itu dia kata wajabalahu. Bila Tuhan bersifat, boleh bersifat dengan itu. Jadi boleh-boleh ni bukan makna boleh dan tak boleh. Sebab itu sihah ni kena faham molek ni. Kena faham molek. Dengan makna bila sesuatu itu Tuhan bersifat dengannya, tentulah wajib sifat itu bagi Tuhan. Kerana Allah ini qadim, lagi azali. Maka sifatnya tentulah qadim, lagi azali seperti zatnya. Maka bila begitu wajib sebagaimana wajibnya zatnya. Bila begitu wajabalahu. Fayakunu ittisafuhu idhan. Maka jadilah bersifatnya Tuhan ketika itu bil khabari, dengan penceritaan, ala wafqi ilmihi, mengikut kepada ilmu Tuhan, allazi huwa makna sidqi, yang mana itulah makna bagi benar. Jadilah fayakunu wajiban. Wajiban ni wajiban ni jadi khabar kepada fayakunu ittisafuhu ni. Fayakunu ittisafuhu idzan. Fayakunu ittisafuhu idzan wajiban. Maka jadilah bersifatnya Tuhan ketika itu wajib juga. Okey. Mana tadi? Jadi wajiban ni khabar kepada fayakun. Wa idza wajaba sidqu, apabila wajiblah benar, istahala didduhu, maka mustahillah lawan bagi benar tu. Lawan bagi benar tu mustahil. Apa dia lawan bagi benar? Wa huwal kadhibu, iaitu dusta. Wa aidan, satu. Ini keterangan, ini hujah dia. Wa aidan law qabila zatuhul aliyatu, kalaulah menerima oleh zat Tuhan yang maha tinggi, al-kadhibah, kalau zat Tuhan tu menerima dusta, yakni menerima sifat dusta, lakana wajiban lahu, tentulah dusta itu jadi hukum wajib bagi Tuhan pula. Sebab apa? Listihalati ittisafihi jalla wa azza bijaizin, kerana mustahil Tuhan bersifat dengan sesuatu sifat yang haruh. Makna masa menerima, andaikan kata Tuhan menerima dusta, makna Tuhan boleh bersifat dengan dusta, maka sifat tu tentu hukumnya jadi wajib juga. Sebab apa? Sebab andai kata sifat itu dihukumkan harus. Apa erti harus? Harus makna boleh bersifat dan boleh tidak bersifat. Maka ada sifat harus pada zat Tuhan yang qadim. Jadi tentulah zat itu tidak qadim, haruh juga sebab dia bersifat dengan sifat haruh. Jadi bila menerima sifat kadhib, dengan sendirinya kadhib itu jadi hukum wajib juga. Faham tak ni? Jelas Okay. Ni kalau faham betul-betul masalah istilah al-wujub wal istihalah wal jawaz, ni tak ada pening lagi ni. Tak ada pening. Terti dah maka tentulah bersifat itu jadi wajib juga, kerana mustahil bersifat Tuhan dengan jaiz. Fayakunu didduhu, bila gitu jadilah lawan bagi al-kadhib. Apa lawan bagi kadhib? Wa huwa sidqu, itu mustahilan. Jadi mustahil lah pula benar. Tuhan benar tu mustahil pula. Wa dzalika batilu, maka itu batil. Lima ulima, dari kerana barang yang telah diketahui, min wujubi ittisafihi ta'ala bi'ilmi ma la yatanaha. Bi'ilmi ma la yatahana. Wajib Tuhan bersifat dengan bi'ilmi ma la yatanaha, dengan mengetahui barang yang tidak ada kesudahannya. Wajib Allah bersifat dengan ilmu yang tidak ada kesudahannya. Okay. Ilmu yang tidak ada kesudahannya. Tuhan tahu. Wujubu ittisafihi ta'ala bi'ilmi ma la yatanaha, dengan ilmu
ilmu yang tiada kesudahan. Itulah. Okey. Kemudian wa kaunul alimi bisyai'i, dan keadaan orang ataupun sesuatu zat yang alim, yang mengetahui dengan sesuatu. Kaunul alimi bisyai', keadaan yang mengetahui dengan sesuatu itu. Yastahilu, tentulah yastahilu an yukhbira, tentulah mustahil bahawa dia mengkhabarkan ala wafqi ilmihi, atas menepati ilmunya, alladhi huwa ma'na sidqi, yang mana itulah makna benar. Wa kaunu ilmi bisyai'i yastahilu an yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi huwa ma'na sidqi ma'lumal butlan. Ma'lumal butlan ni jadi apa? Jadi khabar kaunu. Kaunu ni masdar beramal. Jadi khabar kaunu. Keadaan. Zat yang tahu sesuatu. Mustahil dia itu memberitahu tentang perkara yang menepati ilmu, yang mana itu makna benar. Benar itu ialah memberitahu. Benar itu makna sidqi apa? Ikhbar ala wafqi ilmihi. Bila tahu Tuhan itu bisyai', itu apa nama ni? Bisyai'in yastahilu an yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi wa ma'na as-sidqi ma'lumal butlan bid-darurah. Maklum dia itu butlan, tak benar, dusta atau menyalahi bid-darurah, tanpa perlu fikir-fikirlah. Apa dia? Yang tahu sesuatu mustahil dia memberitahu tak sesuatu yang mana tidak memberitahu sesuatu ala wafqi ilmihi alladhi yastahilu an yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi huwa ma'na sidqi ma'lum al-butlan. Kaunul alim bisyai' itu yastahil itu ma'lum al-butlan, mustahil. Ataupun telah termaklum batal atau mustahil itu secara darurah. Kalau ada nuskah yang berbeza tolong maklum nampak macam ada ta'kid sikit dalam ibarat ni. Ada ta'kid sikit. Kalau ada nuskah yang berbeza tolong maklum. Kita waktu begini teranjak waktu ni minta maaf lah sebab musafir ni. Musafir jadi terpaksa. Okey. Wa kaunul alimi bisyai'i yastahilu an yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi huwa ma'na as-sidqi ma'lum al-butlan bid-darurah. Okey. Ni kalau ada apa nama ni nuskah yang berbeza tolong maklum. Ala wafqi yukhbira ala wafqi ilmihi, yukhbira ala ghairi ilmihi. Tu ada takkid sini masalah sini. Cuba tengok nuskah lain macam mana pada masalah sini ni. Ada beza atau tidak Okey. Tapi nak jelasnya apa nak katanya sini, sesuatu yang bersifat dengan ilmu itu, kalau dia memberitahu perkara yang menyalahi ilmunya, hak tu jelas-jelas lah itu mustahil dan juga apa nama ni butlan bid-darurah. Dia bersifat dengan ilmu, maka tentulah apa yang dia beritahu itu menepati ilmunya. Mustahil lah dia memberitahu sesuatu yang berlawanan dengan ilmunya. Nampak? Dalam keadaan dia tahu. Okay. Habis. Fa in qulta, jika kamu kata, innahu la yalzamu min kaunil khabari ala wafqil ilmi an yakuna sadiqan. Kalau datang i'tirad gini pula.
Tidak lazim keadaan khabar itu, penceritaan itu, ala wafqil ilmi, menepati ilmu, tak lazim. An yakuna sadiqan, bahawa jadi betul. Jadi benar. Dia kata tak mesti. Keadaan khabar itu menepati ilmu bahawa tu dikira benar. Kenapa? Fa innal wahida minna, kerana salah seorang daripada kita qad yukhbiru, kadang-kadang dia memberitahu bi khilafi ma ulima, menyalahi apa yang dia tahu. Ada kadang-kadang dia tahu lain, dia beritahu lain. Yang diberitahu tu menyalahi apa yang dia tahu. Dia beritahu menyalahi apa yang dia tahu. Maka fala yalzamu al-ilmu minas sidqi, maka tidak lazim oleh ilmu daripada benar. Makna tahu tu tidak mesti benar. Gitu maksud. Boleh jadi orang tu tahu, tapi dia memberitahu menyalahi apa yang dia tahu. Jadi tak lazim daripada ilmu itu benar. Itu irak dia. Jadi macam mana jawabnya? Qultu, kata aku, al-kalamu fil khabari al-mansubi lil maula. Kalam perbincangan kita ini ialah pada khabar, pemberitahuan, cerita yang disandarkan kepada Tuhan, kepada Allah. Wala syakka, maka tidak syak, anna dhalika la yakunu illa, bahawa demikian itu tidak berlaku illa ala wafqil ilmi, kecuali menepati ilmu. Hak kita cakap ni ialah khabar Allah Ta'ala, bukan khabar manusia atau makhluk ni. Boleh jadi kita sebahagian daripada kita menipu. Kita bercakap ni ialah khabar pemberitahuan Allah Ta'ala. Jadi tentu yang diberitahu tu menepati ilmu. Idh law lam yakun ala wafqihi, kalau tidak menepati bagi ilmu. Kalaulah Tuhan beritahu tu tak menepati ilmu dia. Laziman naqsu, lazim oleh kekurangan. Maknanya apa? Tuhan menipu, orang panggil. Tuhan dusta. Tuhan beritahu lain daripada apa yang sebenar pada ilmunya. Maka ada kekurangan berlaku pada zat Tuhan. Wan naqsu, dan kekurangan itu alaihi ta'ala muhalun, mustahil. Wa hadha, okey. Habis. Jadi tentulah apa yang Tuhan beritahu itu menepati ilmunya. Wa hadha la yunafi, ini tidak menafikan annal kadhiba, bahawa dusta itu yujami'ul ilma, dia boleh berhimpun dengan ilmu fi haqqi ghairihi, pada hak selain Tuhan. Ini tidak menafikan bahawa sifat tahu ilmu boleh berhimpun dengan sifat dusta pada selain Tuhan. Manusia contohnya, orang tu dia alim, dia tahu, tapi dia kabar beritahu perkara yang menyalahi hakikat sebenar apa yang dia tahu. Boleh. Itu tidak menafikan boleh berhimpun sifat ilmu dan juga dusta itu. Li'ada, pada selain Tuhan lah, li'ada mistihalatin naqsi alaih, kerana tidak mustahil berlaku kekurangan atas selain Tuhan. Kalau makhluk ni kurang, tak pelik lah. Nampak tak pelik? Qawluhu li'annahu ziyadatun wa naqsun. Ni mana ni? Naqais kan? Li'annahu ziyadatun wa naqsun. Pada bicara mana? Li'anna tasdiqal kadhibi kadhibun wal kadhibu 'ala Allah Ta'ala muhalun li'annahu ziyadatun wa naqsun. Dusta itu penambahan atau pengurangan. Dan maha suci Tuhan daripada kekurangan. Okey. Qauluhu li'annahu ziyadatun, kerana ia itu ziyadatun wa naqsun, penambahan dan juga pengurangan. Ai ziyadatun 'alal ma waqa'a, penambahan daripada perkara yang berlaku. Berlaku lain, kita pergi tambah cerita. Panggil dusta kot tu. Dusta. Apa yang berlaku, dia ada menambah. Panggil tambah perencah. Ajinomoto dan seumpamanya. Cerita tu sebenarnya tak segempar gitu, tapi kerana ada penambahan tu. Jadi itu dusta juga. Ziyadatu ala ma waqa'a. Wa naqsun anhu, ai wa naqsun anhu, kurang daripada ma waqa'a. Berlaku begini, tapi kita cerita tu tidak menepati, kurang daripada apa yang berlaku. Maka itu dusta juga. Okey, habis. Wa zahirun. Dan zahir. Apa zahir? Wa zahirun anna min
lawazimil kadhibi, bahawa perkara yang melazimi dusta itu, anna min lawazimil kadhibi az-ziyadata wan naqsa, ialah penambahan dan pengurangan. Jadi penambahan dan pengurangan ini ialah perkara yang melazimi dusta. Dusta tu bila? Dusta tu jika ada penambahan. Lazim pada dusta ada penambahan atau ada pengurangan. Zahirnya gitu. Wa zahir. Apa nama? Wa zahiru. Anna mi jap. Wa zahiru kena buat gini. Wa zahiru anna wa zahiru kauni az-ziyadah wan naqs min lawazimi kainu min lawazimil kadhib. Wa zahiru anna min lawazimil kadhib. Gitu. Kena buat gini. Jap. Jadi tadi tak boleh baca zahirun gitu. Ini sekarang ni ialah apa yang zahir daripada kalam musannaf. Jadi kena buat baca idhafah. Kata muhasyi, wa zahiru anna min lawazimil kadhibi. Wa zahiru anna min lawazimil kadhibi. Bahawa daripada perkara yang melazimi kazib itu az-ziyadah wa zahiru anna min wa zahiru wa zahiru anna min lawazimil kadhibi az-ziyadata wan naqsa. Zahir daripada yang melazimi bagi sifat dusta itu penambahan dan pengurangan. Itu. Zahirnya begitu. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya walaysa kadzalik. Tidak demikian. Nak takdir ke mana kalam ni? Wa zahiru kauni ziyadah. Jadi min lawazim jadi ada takdim takhir tu. Wa zahiru kauna ziyadati wa zahiru kauni az-ziyadati wan naqsi min lawazimil kazib kainani min lawazimil kazib. Gitu. Wa zahiru anna min lawazimil kazibi az-ziyadata wan naqsa. Jadi takdir kalam wa zahiru kauni az-ziyadati wan naqsi kainani min lawazimil kazibi. Zahir bahawa bahawa atau zahir keadaan penambahan dan pengurangan itu adalah ia zahir keadaan penambahan dan pengurangan tu itu zahirnya daripada perkara yang melazimi dusta. Gitu. Zahirnya begitu. Kalam musannif, berdasarkan kalam musannif, situ wa zahiru. Kalau wa zahiruhu mudah. Ada wa zahiruhu, nuskah lain orang lain macam mana? Jadi nuskah ni banyak juga silap juga ni. Kita alih nuskah ni sebab tulisan dia jelas.
Tolong cek Muhammad Syakir, tolong cek hak atas tadi. An yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi huwa ma'na sidqi. Takut ada silap tu. Jadi susah kita nak takdir ni. Kalau wa zahiruhu mudahlah. Wa zahiruhu anna min lawazimil kadhibi wa al-kadhibi az-ziyadata wa naqsa. Habis cerita. Wa zahiruhu ay wa zahiru kalamil musannifi anna min lawazimil kadhibi az-ziyadata wa naqsa. Kalau wa zahiruhu mudah. Jazakallahu khair. Nampak tak? Jadi kita nak takdir kalam musannif ni supaya kena dengan murad tu. Kalau wazahiruhu mudahlah. Wazahiruhu ay wazahiru kalamil musannifi. Ada apa ni kepala? Wazahiru, zahirnya ay zahir daripada qauluhu li'annahu ziyadatu wa naqsu tu. Wa naqsun itu anna min lawazimil kazibi az-ziyadata wa naqsa. Jadi ziyadata tu jadi isim anna muakhar. Okey. Isim anna muakhar. Jadi zahirnya begitu. Walaysa kadzalik. Namun tidak sedemikian. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ziyadah dan juga nafsu tu ialah perkara yang melazimi kazib. Tidak begitu. Kenapa? Qad yakunu kerana qad yakunu boleh jadi kazib itu bi ghairihi ma berlaku tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kazib itu berlaku tanpa ada penambahan dan pengurangan. Penambahan pun tak ada, kurang pun tak ada. Tapi dusta. Contoh. Ka'an yukhbara. Ka'an yukhbara. Seperti diberitahu. An yukhbara an syai'in. Tentang sesuatu. Lam yaqa'. Yang tidak berlaku. Aslan langsung. Dia menceritakan perkara yang tak berlaku langsung. Diberitahu tentang perkara yang tak berlaku langsung. Dia kata, Allah, Malaysia ni, apa nama ni? Malaysia ni buat roket sendiri. Malaysia ni buat kapal angkasa sendiri. Contohlah, contoh. Benda tak berlaku pun. Sekarang ni lah. Pada sekarang. Ka'an yukhbara an syai'in lam yaqa' aslan. Ataupun kata apa? Dekat Malaysia ni keluar raksasa. Lepas tu Atromeh mari balah dengan raksasa tu. Jadi benda yang tak berlaku langsung. Fakanal jadi makna di sini ada penambahan tak? Penambahan pun tidak ada, pengurangan pun tak ada. Jadi tidak mestilah dusta itu ziyadah dan naqs. Tidak mesti. Az-ziyadah dengan an-naqsu tidak mesti. Maka kata muhasyi kita fakanal aula, maka adalah yang lebih aula an yakula, bahawa syarih berkata li'annal kadhib itu naqisatun, satu kekurangan. Patut sebut gitulah. Li'annahu naqisatun, kerana dusta itu kekurangan. Kekurangan dan kehinaan, benda hak kurang. Itu jawabnya. Tolong jawab balik ke musannif lah. Jadi andaian tu, kalau belum salah pun boleh kita andai. Kalau kita nak andai betul pun, kita kena tanggung. Apa tanggungnya? Illa, kecuali la an yuqal, bahawa dikata murad musannif itu biziyadati, dengan penambahan itu. Maksud penambahan itu az-ziyadatu ala ma fil waqi', penambahan apa yang berlaku pada hakikat sebenar. Makna hakikat sebenar berlaku lain, dia pergi tambah, dia cerita lain. Penambahan kita. Penambahan daripada realiti sebenar. Naqiduhu. Li'annahu naqiduhu. Fakir nak olah. Naqisatun. Rasanya naqisatun. Sebab apa? Sebab lepas ni naqisah. Okey. Sebab ada naqisah.
Li'annahu naqisatun. Itu satu kekurangan. Buktinya lepas ni dia akan guna kalimah naqisah. Memang maklum dah kazib itu naqid. Kira bukan naqid ma yusawi naqid. Al-musawi lin naqid as-sidq. As-sidqu naqid je la sidqu. La sidqu itu sama dengan kazib. Gitu. Jadi li'annahu naqisah sini kat naskah saya ni lah kalau ikutnya naqisah lah illa an yuqala muraduhu biziyadati az-ziyadatu alam yang fi waqi' wa nafsil amri dan hakikat sebenar. A'ammu lebih umum min an yakuna daripada bahawa adalah ia itu biziyadati alfazin dengan penambahan lafaz ala ma waqa'a atas perkara yang berlaku au naqsin anhu atau dengan pengurangan lafaz daripada perkara yang berlaku. Jadi umum lagi lah. Jadi ziyadah. Jadi nak tanggung sahih kalam musannif pun boleh juga. Dengan memberi maknakan ziyadah itu ziyadah ala ma fi waqi'. Naqsun sama juga. Ala ma fi waqi'. Jadi hak berlaku hakikat waqi' macam ni, dia tu cerita tidak tambahan, lebih makna tidak berlaku pada waqi'. Ataupun penambahan daripada waqi'. Waqi' tak berlaku gitu, dia cerita lebih daripada itu. Dusta lah. Ataupun kurang daripada itu. Okay? Nak minta ni yang ada ni lah. Ikhwah, sahabat-sahabat yang ada asatizah ada. Semua tengok atas ni tadi. Ni ibarat ni takkik sikit sebab tak tahulah. Yang ni ya yastahilu an yukhbira. Wa kaunul alimi bisyai' yastahilu an yukhbira ala wafqi ilmihi alladhi huwa ma'na sidqi. Cuba tengok sini cetakan yang ada dengan ikhwah sekalian, asatizah sekalian guna sini. Tolong tengok sini. Tengok sini ni. Okey. Makna itu faham tapi nak tahu, takut ada macam ada jatuh ke dan seumpamanya situ. Okey. Mana tadi? Habis. Au bi ghairi dhalika. Ma'ala wa naqsin anhu au bi ghairi dhalika. Bi ziyadati alfaz au naqsin au bi ghairi dhalika. Ataupun selain daripada demikian itu. Habis. Okey. Wa muraduhu dan murad musannif bin naqsi itu dengan kurang itu ialah naqisah. Naqisah. An-naqsu dengan maksud apa? Ialah naqisah. Kekurangan. Ai adamul kamal. Iaitu tidak sempurna. Tidak sempurna. Wa huwa min atfi dan itu termasuk min atfi al-lazimi at-taf, sesuatu yang lazim alal malzum. Mana? Naqisah itu lazim daripada sebelumnya, malzum sebelumnya. Kenapa? Li'anna man akhbara bima lam yaqa', kerana orang yang memberitahu dengan perkara tak berlaku, fahuwa naqisun, maka orang itu orang yang kurang. Orang itu orang yang kuranglah, orang yang ada kekurangan. Orang yang memberitahu perkara yang tak berlaku, maka orang itu kurang, naqis, bersifat-sifat kekurangan. Walaisal muradu bihi, bukan maksud naqs di sini ialah walaisal muradu bihi naqsal alfaz, kekurangan lafaz, al-muqabil, yang mana dia itu naqsul alfaz al-muqabila li ziyadatiha, yang lawan bagi ziyadah lafaz. Bukan maksud situ. Jadi tengok li'annahu ziyadatun wa naqsun. Li'annahu ziyadatun wa naqsun. Wa yata'ala Allahu 'anin naqaisi. Maha suci Tuhan daripada kekurangan. Okey. Li'annahu nak tanggung kalam hak Luqman Hakim sebut naqidah, boleh tak kalau kita nak kata
wal kadhibu 'ala Allah Ta'ala muhalun li'annahu naqiduhu. Dah. Tak boleh. Naqisatun lah. Kena naqisatun juga. Naqisatun. Oh, naqisatun. Jadi maksud naqs tu itu naqisah. Jadi sini kalau kita nak tanggung naqiduhu tak jadi. Ayat li'annahu naqisatun. Li'annahu naqiduhu. Naqi apa ni? Kadhib 'ala Allah muhal li'annahu naqiduhu. Naqidus sidqi bolehlah, tetapi rasa sedap naqisatun jugalah, sebab lepas tu disebut naqisah. Cuma bila begitu akan jadi berulang lah, kecuali musannif mentakbirkan dengan jumlah lebih aula lagi. Maknanya dia rombok balik lah. Dia kata aulanya giam lah. Li'annahu ziyadatun. Kalau li'annahu naqidu as-sidqi. Wa naqsun. Tiba-tiba naqsun pula. Jadi tak sedap juga tu. Tiba-tiba naqsun diatas pada naqisatun tu. Naqisatun wa naqsun bermakna naqisah. Atas di atas naqiduhu. Okey. Jadi ataf naqsun itu. Ataf naqsun. Dia kata wa huwa min atfi al-lazim 'ala al-manzum. Ataf perkara yang lazim atas mazum. Kenapa? Man akhbara bima lam yaqa. Orang yang memberitahu perkara yang tak berlaku, fahuwa naqisun. Maka memberitahu menyalahi waqi', lazim daripada itu orang itu kekurangan. Jadi naqisah itu atau naqsun itu lazim daripada memberitahu perkara yang tidak sebenar. Walaisal muradu bihi naqsal alfazi al-muqabila li ziyadatiha, yang jadi lawan kepada ziyadah lafaz, bukan maksud itu. Qauluhu kana bi'il ma'i, seperti terpancarnya air di celah jari Nabi. Hina atashat, ketika mana? Ketika para sahabat ini dahaga. Para sahabat dahaga nak minta minum dengan Nabi SAW kan. Sahabat nak minta minum. Ketika mana? Ketika atishat as-sahabatu. Jadi dahagalah para sahabat. Dahaga sungguh ni. Hina atishat as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'amara Rasulullah SAW bi'ihdari ma'in. Maka Nabi suruh sahabat bawa datang air. Air yang tinggal, yang ada tu bawa datang. Fa'uhdira. Maka dibawa datanglah air. Wa wudi'a. Wa wada'a yadahu. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya fihi, dalam bekas air tadi. Bila begitu sahabat melihat bahawa di celah-celah jari itu keluar mata air, tubik air. Tubik. Jadi Nabi suruh sahabat ambil bekas air masing-masing, cebok daripada bekas air yang Nabi letak tangan tadi. Masing cedok masuk bawa balik kepada untuk mereka minum. Jadi perkara ni berlaku, kalau tengok dalam sirah bukan sekali, beberapa kali. Dalam peperangan ada berlaku. Dalam beberapa peperangan berlaku kan. Nabi buat begitu. Dalam masa nak ambil wuduk pun berlaku juga. Jadi Nabi suruh ambil air daripada bekas Nabi letak tu, masing-masing ambil bekas masing-masing, ambil buat balik. Okey, sekarang ni contoh tu. Kana bi'ilma, seperti terpancarnya mata air. Wal asahhu, qaul yang asah, annahu ijadu ma'dumin. Apa yang berlaku itu daripada bentuk ijad ma'dum, mengadakan benda tak ada. Mana?
Air yang asalnya tidak ada, tiba-tiba jadi ada. Air kan tak ada. Tiba-tiba Nabi mengeluarkan air. Jadi asal air tu tak ada jadi ada. Itu dia panggil ijad ma'dum. Ijad ma'dum. Bin nisbati li zaidi. Nisbah kepada hak tambahan. Jadi dalam bekas air tu dah ada air. Hak sahabat air baki-baki hak sahabat ada tu adalah sikit. Nabi letak tangan. Jadi tambah. Jadi penambahan itu ialah daripada bentuk mengadakan benda tak ada. Bin nisbati li zaid. Okey. Habis itu wa kaunu hadza mu'jizatan, dan keadaan ini dikira mukjizat. Okey, perbuatan ini dikira perbuatan atau peristiwa ini dianggap sebagai mukjizat. La yasihu, tidak sah illa binaan ala tafsir tsani, kecuali jika kita binakan di atas tafsiran yang kedua, litahaddi, bagi makna tahaddi. Tahaddi ada 3 makna kan. Pertamanya apa? Dakwah risalah. Yang kedua apa? Dalil ala sidqi kan. Khaliqul lil adah dalil ala sidqi. Jadi itu. Itu tidak sah nak kira dia itu mukjizat kecuali atas tafsiran mukjizat dengan makna kedua. Litahaddi. Ni dakwah. Apa dia dakwaan kedua itu? Tafsir kedua. Ai dakwa kaunil khariqi dalilan ala sidqi, iaitu dakwaan keadaan perkara yang mencari adat itu menjadi dalil bagi benarnya. La alal awali, bukan atas tafsir yang pertama. Mana? Ni dakwah risalah, atas dakwaan kerasulan. Kenapa? Litaqaddumi dakwaha, kerana telah terdahulu dakwaan kerasulan sebelum itu. Ala dhalikal khariq, sebelum berlaku perkara mencari adat itu. Okay. Qauluhu wa nahwih, dan seumpama mana ni? Ni nak cerita perkara-perkara yang termasuk daripada khariqul lil adah. Ada perkara yang khariqul lil adah, ada perkara yang bukan khariqul lil adah, tapi perkara yang mana pelik lah. Tapi benda itu boleh dipelajari ataupun benda itu benda yang beradat. Benda yang beradat. Wa nahwu kal sya'wadhah. Seperti sya'wadhah. Apa sya'wadhah ini? Kita kata silap mata. Sya'wadhah silap mata. Seperti silap mata. Jadi wa nahwihi pada mana? Wa nahwihi pada sini. Mana tadi? Okey, wa nahwihi mu'tad. As-sihru wa nahwihi. Nahwi sini. Itu tak bukan khariqul lil adah sebab dia itu qawanin. Qawanin yang ada kalau orang buat berlaku benda tu. Contoh seumpamanya ialah sya'wadhah, seperti sya'wadhah. Sya'wadhah ni silap mata. Apa dia? Khiffatu al-yadi. Ringan tangan. Orang silap mata. Sebab tu lajunya pergerakan tangan tu, mata kita tersilap nampak. Nampak tak? Jadi kadang-kadang ahli magician ni trick dia ada trick dia. Dia ada dia punya rahsia dia. Nampak tak? Dia buat laju, dia pandai main tangan, kita pun asyik. Rupanya nampak macam nak berlaku lain. Rupanya bukan, kita tertipu. Tu panggil silap mata tu. Mata kita tak nampak, tersilap mata kita. Okey. Wa yuqalu sya'badhah. Sya'badhah pun panggil, sya'wadhah pun panggil. Wa yuqalu laha aidan Abu Musalli. Abu Musalli makna yang mentasliah, yang buat orang gembira. Abu Musalli, Abu Musalli. Li'annaha kerana dia tusallin nas. Dia mengasyikkan, meralikkan. Bahasa Terengganu sebut apa? Sebut ralik. Li'annaha tusallin nas. Dia meralikkan manusia. Jadi orang ralik. Orang tak sedar. Jadi Abu Musalli. Mana perbuatan silap mata itu? Li'annaha tusallin nasa. Dia meralikkan, mengasyikkan. Ralik tahu ralik? Ralik tu mana tidak buat orang tak sedar.
ala ashghalihim, daripada pekerjaan mereka. Okey. Jadi itu apa nama itu? Sya'wazah. Itu sya'wazah. Okey. Seperti mana? Dia kata sini wa dzalika, dan demikian itu kama yaf'aluhu al-huwatu, seperti mana yang dilakukan oleh al-huwatu, tukang silap mata. Tukang silap mata. Al-huwatu wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, min arbabil lahwi, daripada orang yang pandai-pandai buat permainan. Apa? Orang pandai buat permainan. Ni orang-orang sirkus. Tak? Orang-orang sirkus, orang-orang yang pandai buat silap mata ni lah. Wa innama kana mu'tadan, hanya senya itu. Dia dikira apa dia? Dikira sebagai mu'tad. Sihir dan juga silap mata ni dikira perkara yang adat. Padahal bagi kita nampak pelik tu. Nampak tak? Kenapa dikira sebagai adat itu? Li'annahu mujarradu sun'atin. Li'annahu mujarradu sun'atin. Kerana ia semata-mata pekerjaan. Kepandaian. Sun'ah ni maknanya satu bentuk ilmu kepandaian. Ilmu kepandaian. Sun'ah. Mujarradu sun'ati kulli man ta'allamahu, pekerjaan setiap orang yang belajarnya. Bukan. Sun'atin. Ada berhenti. Jangan idhafah. Li'annahu mujarradu sun'atin. Situ. Kullu man ta'allamahu. Jumlah baru. Kullu man ta'allamahu. Setiap orang yang belajarnya. Arafahu. Tahu dia. Siapa yang belajar cara nak buat trik dalam silap mata, dia tahulah. Dia pula boleh buat silap mata. Nampak tak? Dia pula buat silap mata. Kita kata hebat. Masa kecil kita tengok cikgu-cikgu kita ataupun ada orang main sekolah buat silap mata kan. Hebat dia tak? Macam-macam. Ni ada program TV pula. Mengajar macam mana trik yang dibuat oleh magician tu. Silap mata dia. Orang yang belajar tahulah. Okay. Lagi apa kata dia? Wa huwa ma yataqaddamu. Mana irhas ni? Wa huwa ma yataqaddamu. Irhas tu apa yang mendahului bagi dakwaan kerasulan. Hadza, ini wa ma'nahu fil istilah. Makna irhas pada istilah. Irhas pada istilah apa dia? Perkara pelik yang mendahului dakwaan kerasulan. Makna berlaku dulu sebelum dilantik menjadi rasul. Amma fil lughah, adapun pada bahasa, irhas itu fahuwa ta'kid, dia memberi makna ta'kid, penegasan, penguat, wa ta'sis, dan mengasahkan, memberi kekuatan, memberi peneguh. Min rahasatil haitu, rahasat al-haitu, daripada perkataan ini pada istiqaq kalimah, asal kalimah dia rahasati al-haitu. Rahasat rahasa al-haitu. Rahasatil haid. Bukan. Baca gini ya. Bukan. Dia kena baca ni. Al-haita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina mana ni? Rahastu. Gitu. Rahastu. Sebab dia ta'addi sini. Min ay mushtaqun min qaulil Arab rahastu al-haita. Aku meneguhkan, aku menguatkan haid. Dinding tu. Aku meneguhkan dinding tu, aku kuat. Apa maksudnya? Qawaituhu wa assastuhu. Aku kuatkan dan aku teguhkannya. Itu maksud
Rahastu. Rahastu. Rahasa yarhasu. Arhasa yurhisu. Jadi irhas. Okey. Mana tadi? Kata dia rahasa al-jidar ay da'amahu. Qawluhu wa huwa ma yataqaddama bi'thatal anbiya. Irhas ini perkara yang mendahului kebangkitan Nabi. Ai sawa'un qama bin nabi, sama ada berlaku pada diri Nabi au bi ghairihi, atau pada selainnya. Ada kiralah perkara yang irhas ini berlaku pada batang tubuh diri Nabi ataupun pada yang lain. Ada kadang bukan berlaku pada batang tubuh, tapi berlaku pada yang lain. Kan nuril ladzi zahara fi jabini Abdillah, seperti cahaya yang zahir kenampakan pada jabin. Pada apa nama ni, dahi. Jabin ni makna bahagian tepi. Apa nama ni? Pada dahi Abdullah. Pada dahi Abdullah radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Walidi nabiyina, ayah Nabi kita lah. Jadi benda itu orang dapat lihat bahawa Abdullah ni, anak Abdul Muttalib ini, pada dirinya itu, pada muka sangat jelas bahawa ada cahaya pada mukanya. Ada cahaya pada mukanya. Nampak tak? Jadi pada apa nama ni, muka Abdullah itu ada cahaya. Orang duduk tengok lama dah Abdullah ni. Sehinggalah bila menikah dengan Aminah, hilang dah cahaya tu. Itu benda pelik juga tu. Benda pelik kak. Berlaku pada mana? Bukan pada diri Nabi, pada orang lain. Dipanggil irhas juga. Berlaku kepada Jabin Abdillah, pada kepala ataupun pada dahi Abdullah walidi nabiyina, bapa kepada Nabi kita SAW. Lagi wakal umur allati kanat taraha ummuhu, seperti perkara-perkara yang dilihat oleh ibunya radhiyallahu taala anha, moga Allah redha daripadanya, Aminah mak Nabi kita tengok. Hina hamalaha, ketika dia mengandung Nabi, bihi dengan SAW. Dia mengandung Nabi itu berasa nampak benda-benda pelik. Datang Asiyah, datang Maryam, masa nak beranak tu. Apa lagi? Dapat cahaya keluar daripada dia, menerangi rumah. Keluar dan menerangi apa nama ni? Kisra, Kaisar, Iwan Kisra, banyak lagi menerangi seluruh ufuk. Nampak pada malam tersebut. Itu kisah yang berlaku dalam Maulud Nabi SAW lah. Benda itu sebagai irhas. Okay. Jadi ulama kita riwayat cerita macam tu sebagai apa? Sebagai benda itu yang berkait dengan mukjizat dan khususiah Nabi kita SAW. Pelik apa? Tak pelik apa? Kadang-kadang benda itu perlunya kepada sedikit kewarasan dan cara berfikir yang betul. Jadi kalau kelahiran Nabi Musa dalam keadaan mak Nabi Musa campurkannya dalam kotak, dilepaskan dalam sungai, Nabi Isa pula lahir dalam keadaan begitu, apa lagi? Kisah-kisah kelahiran para Nabi ni pelik, tapi kita boleh terima sebab ada dalam Quran. Maka kisah-kisah yang diriwayatkan berkaitan Nabi kita tak ada masalah pun. Kepelikannya itu benda yang makna biasa. Dan dia tidak sama cara penilaiannya dengan penilaian hadis-hadis hukum. Tak sama. Tak sama penilaian dengan hadis hukum. Sebab itu para ulama sejak zaman berzaman lagi, mereka apabila berkaitan dengan sirah ini, mereka akan riwayatkan juga. Walaupun tidak datang padanya hadis yang sahih. Tidak datang hadis. Kadang-kadang cerita ni dibawa daripada mulut ke mulut dan jadi masyhur dan juga menjadi satu kebiasaan.
maka benda ini kadang telah maklum dah. Sebab itu kalaulah tidak ada hadis yang darjat sahih pun, tidak menghalang para ulama untuk menulis dan mencatat apa yang berlaku tentang sirah dan maulid kelahiran Nabi SAW dalam kitab-kitab mereka. Habis. Qauluhu ay lam yadda'uha dalilan. Kita berhenti situlah insya-Allah. Dah sejam dah insya-Allah taala. Kita berhenti situ untuk malam ini insya-Allah taala. Ya, kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.